Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam Bilal, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pelajaran kita, pelajaran hadis. Kita dalam bab nilai segala amal berdasar pada niat. Muka surat, kita sampai kepada muka surat 127. Hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu asyra hasanat ila 700 di'fi ila ad'afin katsir wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah atau kama qala rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-39 ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikan daripada Tuhan. Ini hadis kursi ya. Sebenarnya sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan. Kemudian Allah menerangkan yang demikian, yaitu siapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, nescaya Allah menuliskan gerak hatinya itu hendak melakukan itu satu kebaikan yang sempurna di sisinya, di sisi orang itu. Selain ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hati hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, nescaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda. Bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seorang tergerak hati hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya, kerana Allah,
Nasya Allah tukarkan kejahatan itu yang tidak dilakukannya itu kerananya. Itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hati hendak melakukan kejahatan, kemudian ia melakukannya, nasya Allah menuliskannya satu kejahatan saja. Rawahu Bukhari dan Muslim. Allah, inilah nikmat rahmat Tuhan kepada hamba. Ya. Buat satu, balas ganda. Tak buat, niat asal niat tak nak buat tapi tak buat, tak dapat apa. Ya. Tengok keterangan di bawah. Hadis yang ke-39 ini menerangkan bahawa kebaikan, kejahatan Allah jua yang menetapkannya. Kebaikan, kejahatan Allah jua yang menetapkannya. Satu. Yang kedua, niat seseorang ada nilainya. Ada nilainya. Niat nak mari ke masjid contohnya, tiba-tiba tak datang, dapat pahala dah. Niat duduk dalam masjid tapi tak niat iktikaf, ada pahala. Tapi kalau niat iktikaf, banyak pahala. Seolah seperti itu. Ya. Jadi kebaikan, kejahatan Allah jua yang menetapkannya. Allah menetapkannya. Qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah qadar Allah ini, kita kena belajar dengan mendalam. Masalah Allah jadi, ada yang boleh kita ubah dan ada yang tak boleh berubah. Bagaimana yang tak boleh berubah? Putih kita tak boleh nak ubah jadi hitam. Hitam kita tak boleh ubah jadi putih. Kalau ubah jadi putih, hitam juga. Rambut betul nak jadi keriting, hanya beberapa minggu saja, lepas tu betul balik. Dia tak boleh ubah. Tinggi rendah kita, ini dah takdir Allah. Kalau setakat tinggi kita begitu, setakat tu lah. Tapi yang boleh berubah ini ialah masalah rezeki, masalah nasib, baik buruk. Kita tidak tahu, tak tahu nasib baik kita, tak tahu nasib buruk kita. Tapi kita diberi akal melalui Rasulullah, buat ini baik, buat ini dibalas syurga, maka kita berbuat, maka perbuatan kita itu dapat pahala. Nampak? Oleh sebab itu kita diberi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur, menyusun ibadah kita. Contohnya ibadah kita salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita buat itu melalui Allah suruh Jibril hantar kepada Nabi kita buat salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Allah pun, Nabi pun sebut, kamu semua semayang sebagaimana aku semayang. Kita pun semayang lah. Bila kita semayang, salat ni subuh, zuhur, asar,
mengorek isyak, merangkumi solat-solat Nabi daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila disebut solat, kita nak banyak pahala. Nak banyak pahala tu macam mana kita nak buat? Ini boleh berubah. Masuk waktu sembahyang. Sembahyang jemaah lebih berganda daripada sembahyang seorang. Sembahyang sunat lagi. Sunat rawatib. Sembahyang sunat lagi. Sunat hajat. Sunat tahajud. Sunat duha. Banyak sembahyang sunat. Kenapa kita buat? Kerana kita nak ubah perubahan yang Allah jadikan peraturan-peraturan itu mengikut Rasulullah, kita pun buat. Itu dapat pahala banyak. Itu dia ya. Jadi kebaikan, kejahatan Allah jua yang menetapkan. Allah dah tetap dah, kita tidak tahu. Allah tidak tetap dah, kita tidak tahu. Seolah-olah begitu ya. Rezeki kita, mati kita, tanah tubuh kita dah tetap dah, tapi kita tak tahu di mana tanah kubur kita. Masa kita mati bila tak tahu. Benda tu ya. Okay. Baik. Pergi kepada nilai niat seseorang yang ada nilai. Soalnya, soal kebaikan dan kejahatan, boleh dikatakan semua orang suka kepada perkara yang baik. Semua orang nak perkara yang baik dan benci kepada perkara yang jahat. Tetapi soalnya, baik dan jahat tidak dapat ditentukan oleh manusia dengan tepat. Dia tidak tahu. Manusia itu tidak tahu dengan tepat. Baik setakat mana, jahat setakat mana. Kerana masing-masing mempunyai tabiat, perasaan hati yang berlainan. Maka berlainan pula pertimbangan tentang perkara baik dan yang jahat itu. Dengan demikian, maka kebaikan, kejahatan hanya Allah saja yang menentukan. Disebut dalam Quran, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kita dah sebut lepas salat. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan nak bagi mulia siapa saja. Tuhan nak bagi hina siapa saja. Maka Allah lah yang maha kuasa. Itu kedudukannya Allah yang maha kuasa. Kita sebagai hamba, kita buat ikut arahan. Ya. Dengan yang demikian, maka kebaikan, kejahatan itu hanya Allah sahaja yang menentukan. Kerana Allah jualah yang mengetahui hakikat sesuatu perkara dan menentukan hukumnya serta memberi balasan mengenainya. Allah sahaja yang tahu. Baik. Tengok yang kedua. Nilai niat. Dalam hal melakukan kebaikan, kejahatan, niatnya sahaja pun sudah ada nilai. Ini baik. Murahnya Allah. Niat nak buat baik, tapi tak buat lagi, dapat pahala dah. Ya? Dapat pahala dah. Orang yang berniat hendak melakukan sesuatu perkara yang baik, tetapi ia tidak melakukannya, tak buat lagi, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dah dapat dah. Dan orang yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan, tetapi ia tidak melangsungkannya, tak buat lagi jahat tu, maka Allah telah memberi kepadanya satu kebaikan yang sempurna kerana kejayaan menentang. Dia nak buat jahat, tapi tak buat jahat. Buat jahat, nak buat ni, berdosa besar ni, berdosa ni. Dia tak buat, dapat juga pahala. Menentang kehendak nafsu dia nak buat,
tapi tak buat, dapat pahala juga. Dan membatalkan niatnya yang jahat tu. Tak buat tu sehingga ia tidak melangsungkan kejahatan yang diniatkannya itu. Ya. Jadi balasan Allah Taala yang demikian ialah sebagai menilai di atas niat seseorang itu mengenai amal perbuatan, maka lain pula nilainya tiap-tiap satu amalan kebajikan diberi sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Manakala tiap-tiap satu amal kejahatan dibalas dengan satu kejahatan saja. Buat kebaikan satu. Niat ni nak sedekah ni pada fakir miskin. Jumpa fakir miskin, sedekah sungguh. Bukan dapat satu saja, pahala 10 kali ganda. Soalan begitu. Pergi-pergi, jumpa dengan wanita cantik, goda, suruh buat jahat. Dia takut, tak mau buat jahat. Niat dia tak mau. Ini haram, tak boleh. Dapat juga pahala satu pahala. Allah Subhanahu Wa Taala murah, rahmat, sukanya kepada hamba Allah ini amal kebaikan, tinggal kejahatan. Ya. Baik, tengok lagi. Balasan Allah Taala yang dimakan itu ialah sebagai menilai niat seseorang mengenai amal perbuatan, maka lain pula nilainya tiap-tiap satu amalan kebajikan diberi sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Manakala tiap-tiap satu amal kejahatan dibalas dengan satu kejahatan saja. Dengan ini nyatalah setakat mana melimpahnya murah Allah, kemurahan Allah Ta'ala kepada setiap hambanya itu. Okey. Baik. Anda nak ulang balik tentang niat ni, penting ni niat ni. Kalau kita tengok dalam hadis 40, masalah hadis tentang niat ni yang pertama sekali, duduk di tempat yang pertama sekali. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada nak ulang balik tentang niat, pengertian niat dan maksud niat. Ya. Niat menurut bahasa ialah qasad, tujuan hati. Nak semayang ke tuan? Nak semayang apa ni? Nak sembahyang isyak. Niat hati nak sembahyang isyak di hati dah tu. Dan iradat, kehendak hati begitu. Kehendak hati nak buat sembahyang isyak. Contohnya, maka dengan tujuan hati, kehendaknya sendiri terjadilah suatu amal dan pekerjaan. Buat dengan niat hati nak sembahyang isyak, buatlah. Kita buat begitu, maka hasillah, terjadilah suatu amalan atau pekerjaan itu. Itu niat. Ulama fiqh mengartikan niat iaitu qasad, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tepat di hati. Di sini qasad, ta'arud, ta'yin. Nak sembahyang isyak, ta'arud 4 rakaat, tentulah ni masa ni masa isyak. Qasad, ta'arud, ta'yin. Allahu akbar. Itu niat. Jadi menurut istilah syarak, hukum syarak, niat ialah tergerak hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk menjadi keridaan Allah, mencari keridaan Allah, menyatakan perasaan tunduk, patuh pada perintah Allah. Inilah yang dikatakan ikhlas, jujur melaksanakan satu amalan. Itu istilah syarak. Buat ni menuntut keridaan Allah,
perasaan tunduk patuh kepada perintah Allah, inilah yang dikatakan ikhlas, jujur. Perbuatan kita itu dalam melaksanakan suatu amal itu mengikut hukum syarak. Baik. Maksud niat menurut pendapat ulama untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat. Amal ibadat, niat nak sembahyang isyak, buat faham qasad ta'awun itu di hati. Kemudian adat bagaimana? Adat ini sembahyang isyak juga tapi biasa. Daripada kecil hingga sampai dewasa, tua, sampai masa sembahyang gitu. Itu adat biasa. Itu tak ada apa-apa. Itu mengikut ulama, ya. Hukum adat dan hukum ibadat. Di antara jenisnya ibadat itu sendiri. Contoh yang paling dekat sekali. Ini masjid. Duduk dalam masjid kerana berektikaf, dan duduk dalam masjid berehat adalah sama sendiri kerana suatu kewajipan syarak, dan kerana kebiasaan adalah sama juga keadaannya. Tetapi yang dapat membezakan antara kedua itu ialah niat. Duduk dalam masjid, sama-sama duduk dalam masjid, tapi dia tak ada niat iktikaf, tak ada dapat apa. Duduk dalam masjid, masuk ke masjid saja, nawaitul i'tikaf sunnatulillah ta'ala, dapat pahala. Ya. Itu mengikut apa nama ni, huraian ulama tentang masalah niat kita ini. Okey. Saya ingat kita hadis satu lagi. Hadis yang ke-40. Ini panjang lagi. Okey. Hadis yang ke-40. An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun uqsimu alaihinna ma naqasa mala 'abdin min sadaqah wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahallahu izza wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi babun faqr. Wa uhaddiukum hadisan fahfazu. Qala innamad dunya li arba'atin nafar. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yaslu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fa hadza bi afdalil manazil. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyati yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulan fa huwa biniyati fa ajruhu ma sawa. Wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yahbitu fihi bighairi ilm la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa huwa bi akhbasil manazil. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma siwa au kama qala rawahu Tirmizi wa ghairuh. Ya, tengok. Dari Abu Kibsyah Al-Amari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 3 perkara aku bersumpah menegaskan kebenaran, yaitu tiada berkurang harta seorang dengan sebab dikeluarkan sedekah. 1. Dan tiadalah seorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman
yang ia bersabar menanggungnya, melainkan Allah menambahkan dia dengan kemuliaan. Orang buat zalim, dia sabar. Allah tambah kemuliaan. Tiada seorang memulakan sesuatu cara minta sedekah, melainkan Allah membukakan padanya pintu kepapaan, beri kesenangan. Suka nak sedekah. Dan aku menerangkan kepada kamu satu hadis pengajaran, maka hafazlah akan dia untuk dijadikan iktibar. Kemudian bagi menerangkan, Rasulullah menerangkan sebenarnya habuan dunia mengenai ilmu agama dan harta hanyalah terbahagi kepada 4. Mengenai ilmu agama dan harta hanyalah terbahagi pada 4 keadaan. 4 keadaan. Yang pertama, orang yang telah dikurniakan Allah dengan harta dan juga dengan ilmu agama, maka ia menggunakan ilmunya dengan berlaku taat kepada Allah dan menjauh larangannya, dan menggunakan hartanya juga dan menghubungkan silaturahim kaum kerabat, serta ia mengetahui hak Allah pada nikmat-nikmat yang dikurniakan itu, maka orang yang dimakan itu bersifat dengan semulia-mulia keadaan di sisi Allah. Dapat ilmu, dapat harta, guna ilmu, harta juga dia ambil bicara waris-waris dia selain daripada orang fakir, adik-beradik dia ada suka silaturahim itu. Itulah apa namanya, dia orang bersifat, inilah orang semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang telah dikurniakan Allah dengan ilmu agama sahaja dan tidak dikurniakan dengan harta tak ada, serta ia berkata dengan niatnya yang benar, kalaulah aku ada harta, ilmu dah ada dah. Dia kata, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si anu dermawan itu. Dia niat, maka ia beroleh balas dengan sebab niat. Dia tak buat lagi, ada ilmu dah. Dia kata, kalau aku ada harta juga, aku nampak sebagaimana orang buat harta tu, pahala dapat juga. Itu yang kedua. Dengan demikian, maka balasan baik kedua-dua orang itu adalah sama. Sama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang telah dikurniakan Allah harta dan tidak dikurniakan ilmu pengetahuan agama, maka ia menyalahgunakan hartanya dengan tidak berdasar kepada ilmu. Ia tidak memelihara dirinya dengan harta itu dari azab Tuhan, dan ia juga tidak menggunakan hartanya itu untuk silaturahim, dan tidak pula mengetahui akan hak Allah pada hartanya itu, maka orang yang demikian itu bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Inilah kebanyakan dapat harta, saya, dan ingat betul, aku itu hak aku, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang begini disebut seburuk-buruk keadaan sifatnya. Maka orang yang demikian itu bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Ya. Dapat ilmu, syukur alhamdulillah. Dapat harta, syukur alhamdulillah. Gunakan ilmu. Gunakan harta. Untuk apa? Untuk kebajikan. Baca dapat pahala. Pahala dapat di mana? Akhirat. Bukan habis. Tak habis. Buat kebajikan untuk masjid, untuk apa nama, orang awam dan sebagainya, niat kerana Allah, maka tak habis harta itu. Tapi kalau ada harta, ada ilmu pun dapat, orang nak dia ajar, kalau tak nak tak apa, seolah-olah gitu. Orang nak ilmu, bagi tanya dia, dia tak dedahkan ilmu yang ada pada dia. Itu orang bakti ilmu. Harta begitu juga. Ini hak aku, anani, maknanya hak aku, bukan Allah. Maka orang sebegini sifatnya dengan seburuk-buruk keadaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak dikurniakan Allah dengan harta
harta pun tak ada. Dan tidak juga ilmu pun tak ada. Ilmu agama pun tak ada. Lalu ia berkata, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si anu orang tu. Maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya. Dapat juga. Dapat niat. Dia kata kalau aku dah harta juga, aku nak buat bagaimana orang ada harta. Dapat pahala juga. Ya. Dengan yang demikian itu, maka balasan buruk kedua-dua orang itu adalah sama. Kalaulah tidak lakukan nikmat yang ada pada dia itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balasan buruk kedua-dua orang itu adalah sama. Baik. Lihat pada terjemahan, pada keterangan itu. Hadis yang ke-40 ini menerangkan tentang beberapa perkara yang baik dan yang buruk. Perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kelebihannya yang suci dan akibahnya yang buruk. Kita tahu bahawa ada perkara tu baik, ada perkara yang buruk. Ia tak sama, perkara baik, perkara buruk. Itu satu. Yang kedua, kelebihannya itu. Ada niat yang suci, ada niat yang buruk. Niat dalam hati dia suci satu, dan ada juga niat dalam hati dia nak buat jahat. Itu buruk. Baik. Huraian. Perkara yang baik dan yang buruk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang 3 perkara. 2 di antaranya sungguh baik dilakukan, dan yang satu lagi haram dilakukan. Apa dia? Yang pertama perkara sedekah. Kebanyakan manusia merasa berat hendak bersedekah atau menghulurkan derma bakti, kerana pada lahirnya perkara itu mengurangkan hartanya. Habislah kalau sedekah pada zahirnya. Ya, oleh itu baginda menegaskan, Rasulullah menegaskan dalam hadis ini bahawa harta seseorang tidak akan berkurang sama sekali disebabkan ia bersedekah sedikit sebanyak daripadanya. Tak kurang. Bahkan dengan apa jalan pun hartanya itu akan bertambah kembang dan beroleh berkat selain daripada pahala yang akan didapati. Ya, itu Rasulullah terangkan pada kita. Yang kedua bersabar terhadap sesuatu kezaliman. Ini payah. Kebanyakan manusia tidak sanggup bersabar terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan kepadanya, bahkan ia merasa terhina menanggungnya. Tentang ini baginda menegaskan, Rasulullah menegaskan bahawa bersabar dalam menghadapi kezaliman tidak sekali-kali akan merendah dan menghinakan orang yang bersabar itu. Bahkan tetap akan menambah kemuliaannya. Buat zalim dia sabar, tak apalah. Tak apa. Kerana ia selain daripada mendapat pahala sabar, ia pula dihargai di padang baik. Manakala orang yang dianiayakan itu dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh masyarakat, adalah baik. Ya. Itu yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di Madinah tu, rumah dia kalau pergi di Mekah, dia dekat dengan kubur apa namanya, di kubur dia, kubur Rasulullah dan kubur Abu Bakar, di situ kan rumah dia dekat tu. Maka rumah dia tu bila masa dia tak meninggal dulu, dia ulang alik di situlah. Maka dia berjiran juga dengan orang Yahudi. Bila dia nak pergi ke masjid, orang Yahudi itu curah perkara-perkara macam
benda-benda sapah lah, benda-benda busuk, kena baju kepala dia, balik. Esok pergi lagi, buat gitu lagi. Tiba-tiba sakit. Yahudi itu sakit. Bila sakit, itu menunjukkan sabar. Dia ziarah. Ziarah Yahudi itu. Orang Yahudi dia ziarah. Itu maknanya orang Yahudi buat zalim kepada Nabi, tapi Nabi tak marah. Nabi sabar. Contohnya begitu. Ya. Jadi tentang ini, baginda menegaskan bahawa bersabar dalam menghadapi kezaliman tidak sekali-kali akan merendah, menghinakan orang yang bersabar itu. Bahkan tetap akan menambahkan kemuliaan. Kerana ia selain daripada mendapat pahala sabar, ia pula dihargai, dipandang baik. Manakala orang yang menganiayakannya itu dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu orang buat zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, keburukan perbuatan meminta sedekah. Setengah orang dengan sebab bawaannya yang keji lebih suka meminta sedekah daripada berusaha ikhtiar untuk menyara hidup atau membanyakkan hartanya. Ini banyak berlaku juga. Banyak berlaku juga. Mengenai hal ini, baginda menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan yang demikian amatlah buruk akibahnya. Kerana selain daripada beroleh kemesraan, kemurkaan Allah, jiwanya sentiasa papa, tomak, halaba, sekalipun banyak harta yang dapat dikumpulkannya. Orang begitu. Ini masa belajar dulu, belajar di Mahat Muhammadi, anak duduk dekat masjid besar. Kalau pernah pergi Kota Baru, di tepi masjid itu dia ada bas, ada garah, gitulah. Dia di Kelantan ni banyak orang minta sedekah. Lah ni tak ada dah dulu. Masa kita dah belajar dulu, banyak orang minta sedekah. Orang yang minta sedekah tu bukan orang miskin. Ada kahwin dua apa, ada isteri dua apa ada. Siasat. Dia suka minta sedekah. Bukan dia miskin. Maka orang tengok dia ada pakaian pun tak berapa itu, duk minta sedekah, bagilah. Dia bagi. Jadi minta sedekah dengan keadaan kaya begitu, Allah tak suka. Ini kemurkaan Allah. Jiwa sentiasa papa dan tamak halaba, sekalipun banyak harta yang dapat dikumpulkan. Duduk 4-5 orang di bawah garah minta sedekah. Sampai masa pergilah kita merukit mana minta sedekah. Tapi hak miskin tu adalah satu, ada yang isteri dua pun ada. Kaya, mana yang kaya. Baik. Meminta sedekah adalah satu perbuatan haram. Tidak dihalalkan melainkan pada salah satu daripada 3 orang yang dinyatakan oleh hadis yang disebut tadi, oleh Muslim dan lain-lainnya. Yang pertama, orang begini, orang yang sungguh-sungguh tidak berada atau tidak berupaya, bolehlah minta sedekah. Kita pergi masuk di bank Islam sini pun ada 2-3 nampak dia tak betul gitu. Mesti kita tak tahu lah, tapi kita kesian bila betul baik. Bagilah. Bagi kita ni bagilah. Tapi bagi dia yang minta tu orang miskin ke tak gitu. Tengok nampak hebat. Tapi orang yang sungguh-sungguh yang tidak ada atau tidak berupaya inilah orang boleh kita bagi. Yang kedua, orang yang berharta benda habis ditimpa bencana. Ditimpa banjir, terbakar dan sebagainya. Boleh. Yang ketiga, orang yang terkena membayar hutang yang ditanggungnya kerana menolak satu-satu kemudaratan atau membaiki satu-satu keburukan yang berlaku ke atas dirinya atau di dalam masyarakatnya. Harta dia tak ada dah. Dia tolong orang membuat sesuatu yang
Yang tak elok menjadi elok, tapi habis harta dia. Orang begini boleh bagi sedekah, terkena membayar hutang yang ditanggungkannya itu, kerana menolak satu-satu kemudaratan. Okey. Keburukan akibat perbuatan yang haram itu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis-hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang meminta harta orang kerana hendak membanyakkan hartanya, maka ia hanya membanyakkan bara api kepada dirinya. Wal-iyadzubillah. Tomak. Harta ada tapi minta orang. Jadi Nabi kata membanyakkan bara api kepada dirinya. Bila ni? Di akhirat esok. Oleh yang demikian terpulanglah kepadanya sama ada hendak mensedikitkan bara api itu atau hendak membanyakkannya. Minta banyak, harta ada minta orang lagi, banyaklah terima bara api esok. Baik, yang kedua, sesiapa yang meminta sedekah padahal ia ada mempunyai kadar yang mencukupi untuk keperluan pagi dan petang, maka ia hanya membanyakkan bara api neraka pada dirinya. Pagi dia boleh makan dah, petang pun boleh makan dah, tapi nak lagi, nak cari lagi, minta sedekah, kerja malas. Contohnya begitu. Yang kedua, yang ketiga, sesiapa yang selalu meminta sedekah, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan mukanya tidak ada sedikit pun daging pun tidak ada, mukanya tidak ada sedikit daging pun. Muka dia jadi tak ada daging. Meruah. Kata-kata tak ada meruah. Kalau di akhirat besok, muka dia tak ada daging. Habis. Ya. Okey, minta sedekah ada kalanya dengan cara berterus terang, ada kalanya dengan cara tipu daya, tipu halah, umpamanya mendakwa, berpura-pura bersifat miskin, alim, orang bijak pandai atau sebagainya. Maka sesiapa yang diberikan sesuatu kerana dipercayai ada padanya sesuatu sifat yang didakwakannya itu, sedangkan ia pada hakikatnya tidak bersifat demikian, haram ia menerima pemberian itu dan tidak menjadi miliknya. Kalau ia menerima, demikian jugalah hukumnya sesiapa yang diberikan sesuatu kerana takut atau malu kepadanya, apa yang diterimanya tidak menjadi miliknya dan haram ia memakan atau menggunakannya. Itu ya. Okey. Panjang keterangan. Kita baca sekali lagi. Bagi mengelak yang 1, 2, 3 bagi mengelakkan keburukan akibat meminta sedekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperasaan belas dan kasihan sayang kepada orang-orang yang beriman, menggalakkan umat berusaha mencari cara hidup dengan bekerja sendiri, sekalipun seorang itu terpaksa membuat kerja yang berat dan tidak disukai hatinya, asalkan tidak dilarang oleh agama. Kerja sendiri itu lebih baik. Dalam kitab hadis banyak didapati galakan itu, di antaranya hadis-hadis yang bermaksud sesungguhnya pemergian seorang ke bukit mencari kayu api, kemudian ia memikul, menjual untuk mendapatkan keperluan hidupnya adalah lebih baik daripada ia meminta kepada orang, kerana terselamat daripada menanggung keberatan budi pemberian orang itu atau keburukan rasa kecewa kalau tidak diberinya. Itu kerja sendiri. Sesiapa berusaha mencari keperluan hidup ibu bapanya yang tidak berada, tidak terdaya bekerja, atau keperluan orang yang tanggungannya supaya terselamat daripada kepapaan perbuatan yang tidak halal, maka ia berusaha pada jalan yang diridai Allah. Sesiapa yang berusaha mencari untuk bermegah-megah dengan kekayaan, maka ia berusaha pada jalan syaitan yang penerjang. Usaha dapat, alhamdulillah lah. Tapi berusaha dengan bersungguh-sungguh nak bermegah-megah pula, itu dilarang dalam agama. Nak kaya dan sebagainya,
nak tunjuk-tunjuk dan sebagainya, ia adalah usaha pada jalan syaitan yang penerjang. Sesungguhnya Allah suka kasih kepada orang yang mukmin yang berusaha mencari kehidupan yang halal, sama ada dengan jalan bercocok tanam, berniaga, bertukar dan sebagainya. Di antara dosa-dosa seorang, ada dosa yang tidak ada baginya kefar, lain daripada menanggung kedukaan dan kesusahan dalam mencari kehidupan. Dosa seseorang, ya. Di antara dosa-dosa seseorang, ada dosa yang tidak ada baginya kifarat, tak boleh nak ampun. Allah suruh berdoa minta ampun, tapi ada perkara-perkara yang tak boleh diampun. Perkara yang berkaitan dengan kita sesama manusia, sama-sama manusia ini, Allah tak boleh ampun. Dia kena minta ampun sama dia dulu. Jadi kalaulah minta sedekah, minta sedekah, dia tak miskin ni, orang kaya minta sedekah ni, mungkin dia buat satu perkara yang dapat harta banyak, mengikut tipu hailah dia, maka Allah tak boleh terima kifarat itu. Seolah-olah begitu. Selain daripada menanggung kedukaan, kesusahan dalam mencari kehidupan itu. Siapa yang bermalam dengan keadaan yang penat, lesu kerana mencari penghidupan yang halal, bermalamlah dia dengan keadaan dirinya dan keampunannya. Itu yang terbaik. Sesiapa yang diberikan sesuatu pemberian dengan tidak aja meminta dan tidak pula ia berharap-harap supaya diberikan kepadanya, serta ia tidak mengetahui bahawa pemberian itu haram diterimanya, maka digalakkan ia menerima pemberian itu untuk menyara hidup dan orang tanggungannya, untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Kalau orang bagi, dia tak tunjuk miskin, tapi dia miskin. Orang bagi, alhamdulillah, Tuhan Allah redha, dia terima orang yang sedekah begitu. Okey, inilah cara-cara hidup kita bermasyarakat. Ya, ada ilmu, gunakanlah ilmu. Alhamdulillah. Ada harta, sumbanglah untuk menjadi pahala di hari akhirat. Kalau miskin, bila dia miskin, tak tunjuk orang miskin ni. Kena tanya di jiran, dia ni miskin tak miskin? Kalau jiran kata miskin, dia lah miskin. Itu orang miskin. Tapi kalau dia nak tunjuk miskin dan minta sedekah kat jalan itu bukan miskin sebenarnya. Dedahkan akhlak dalam Islam. Ya. Tapi kalau dia orang miskin, dia tak minta, orang bagi, alhamdulillah. Kita pun dapat pahala, dia pun tak berdosa. Orang itu, ya. Okey, akhir sekali, niat yang suci dan sebaliknya, nikmat pemberian yang sangat-sangat diperlukan dalam alam kehidupan ini ialah nikmat kerohanian, ilmu pengetahuan. Dan nikmat kebenaran, harta kekayaan. Inilah nikmat. Alhamdulillah. Belajar ilmu banyak, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, dunia, akhirat. Belajarlah ilmu sains, ilmu apa, belajar. Asuh anak-anak kita untuk berniaga dan sebagainya. Tapi ilmu yang amat penting ialah ilmu dunia dan akhirat. Dia bekerja, dapat ilmu, dapat gaji, syukur, alhamdulillah. Bagi zakat, bagi tolong dan sebagainya. Kalau dapat tak ada ilmu agama, dapat PhD dan sebagainya, dapat harta banyak, rumah pun banyak, harta pun banyak, tak tahu zakat di mana. Walhamdulillah. Begitu juga kita ada harta kekayaan yang Allah bagi ini. Inilah sumber daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama dikatakan, harta itu kita jaga. Kita jaga harta ini, maknanya mengikut syariat. Mengikut syariat, kita mengaturkan harta benar. Sedekah kepada siapa?
terutama sekali waris kita. Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang miskin, itu yang utamanya. Bukan kita dilangkah saudara kita miskin tapi kita pergi sedekah orang fakir yang bukan saudara kita. Itu dia, ya. Baik. Kedua-dua nikmat itu, ilmu dan harta itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendapatnya melainkan dengan menggunakan pada jalan yang diridai Allah. Jika tidak, maka buruklah padanya. Dalam pada itu, orang yang tidak mendapat kedua-dua nikmat itu tetapi ia mempunyai niat yang benar lagi suci, bahawa kalau ia mendapat nikmat itu ia akan menggunakan pada jalan yang diridai Allah, maka ia juga akan beroleh pahala disebabkan niat yang baik itu. Niat yang baik. Kalau ada harta lah, aku pun sedekah macam dia juga. Nak buat baik bagaimana dia juga harta itu, dapat pahala juga, ya. Sebaliknya, kalaulah niat buruk, maka buruklah akibatnya seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Jadi oleh sebab itu, niatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan baik-baiknya. Anak nak tutup dengan satu anak mari tadi nak tulis. Jadi kita ni hari ni kita duduk kat dunia. Besok kita akan mati bila tak tahu. Allah tak jaya tahu. Akan hidup pula di hari akhirat. Di alam barzakh tak tahu lama mana, dan lepas tu pun di padang mahsyar. Jadi kita amalkan 4 perkara. Kerja kita amalkan perkara ni, minta jauh daripada api neraka. Sekiranya kita zikir 4 perkara ni, ditakdirkan kita meninggal dunia, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Allah, ini hadis sahih. Apa dia? Satu, bacalah satu, la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah la ilaha illa lahul mulk wa lahul hamd. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Amalkan ni maknanya kita jauh daripada api neraka. Selain daripada kita selepas sembahyang kita dah sebut dah 7 kali atau 10 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, minta jauh daripada api neraka tu. Amalkan ni. Apa perkara ni? La ilaha illallah wa Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan tulus ikhlas kita baca, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada api neraka. Kalau tak tulis tak ingat. Senang aja ni, tak cuba kena ingat tu nak tulis. Amalkan ya. Okey. Itulah saja. Kita dah masuk Isya dah. Dan kita sudah dengan tasbih kafarah dan baca ayat wal-'asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. كان بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله.